Presiden Warisan Malaysia. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdul untuk menyampaikan amanat beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih pengurusi majlis. Yang kasihi Yang Berhormat Datuk Ahmad Shah, Ketua Penerangan Parti Warisan, Aziz Ketua Wira Parti Warisan, yang dikasihi rakan lama saya Saudara Sahar, Ketua Bahagian Ibaran, Yang Berhormat Saudara Aruna, Yang Berhormat Syarifuddin, Yang Berhormat Saudara Justin dari Tawau, Yang Berhormat Kelvin Singapura, alias Yang Berhormat Sekong, ahli-ahli yang berhormat yang saya tidak dapat sebut satu persatu, rakan lama Saudara Ripin Setiausaha Kerja Parti Warisan, hadirin yang dihormati sekalian. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada majlis yang penuh bermakna pagi ini, dan ini perjumpaan bersama rakyat, dan saya ingat tidak lewat saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua. Terima kasih banyak atas kehadiran semua yang datang daripada jauh dan dekat untuk membolehkan kita adakan pertemuan pada hari ini. Semalam saya berada di Sipitang, hampir 700 orang yang hadir, cukup ramai, walaupun ada yang orang melompat, tidak semuanya melompat, masih kekal dalam warisan. Hari ini berbagai senario politik di negara Malaysia cukup mencabar. Saya dalam politik lebih daripada 34 tahun sudah. Dalam gelanggang politik ini, keadaan yang ada bukan hanya di peringkat dunia yang cukup mencabar. Hari ini peperangan di Ukraine dengan Rusia, bukan peperangan Ukraine dengan Rusia, tapi pertelingkahan Rusia dengan Amerika Syarikat. Dan membimbangkan kita, kesannya hari ini tempiasnya sampai ke Libaran. Agar barang, keadaan inflasi, keadaan mata wang terjejas. Cabaran yang ada kita hadapi di Malaysia ini seperti yang saya sebutkan. Warna-warni politik. Ada yang tidak, macam keadaan dia. Warga kalau tidak sayang bukan. Bayangkan keadaan ada yang pada hari ini di negara Malaysia. Dahulu Malaysia terkenal sebagai sebuah negara yang dinamik, sebagai sebuah negara umatnya berpadu bersatu. Menjadi contoh, kita mengekspor barangan-barangan sampai ke Timur Tengah. Televisinya, peti aisnya, komputer chipsnya, kita mengekspor. Hari ini negara Malaysia bukan lagi terkenal. Dia terkenal dengan rasuah, terkenal dengan melompat. Paling banyak YB di dunia melompat sana, lompat sini di Malaysia. Tidak juga kedengaran melompat di Amerika Syarikat. Tidak kedengaran orang melompat di United Kingdom. Tapi di Malaysia ini macam-macam melompat. Bukan orang yang melompat, partinya pun melompat. Pilihan raya ke-14 patutnya kita menjadi pemerintah di negara Malaysia. Kita menjadi pemerintah. Mandat yang diberikan oleh rakyat negara ini tidak pernah berlaku 60 tahun. Diperintah oleh Barisan Nasional, tumbang Barisan Nasional. 120 ahli parlimen, simple majority, yang memungkinkan
kita bertapak berkuasa. Tapi malangnya oleh karena nafsu manusia, ahli politik yang ada tidak melihat bahwa kepentingan negara, rakyat bukan menjadi keutamaan. Kepentingan nafsu itu menjadi ikutan mereka. Ini membimbangkan kita. Ada menggunakan kepentingan rakyat, ada menggunakan keluarga Malaysia, tapi bukan keluarga itu. Dibelinya juga kita ini. Bukan senang. Rakyat undi. Bukan diundinya YB, diundinya lambang itu. Lambang apa? Warisan. Oh, dia menang pasal dia. Bukan pasal dia. Pasal menggunakan lambangnya parti warisan. Betul kan? Hari ini kita dapat melihat keadaan negara kita yang tidak menentu bukan hanya tidak menentu harga barangan. Keadaan politiknya tidak menentu. Baru 2 hari menteri sudah pun melompat, menteri pun melompat. Tidak habis parti. Berbagai parti mereka masuk. Macam juga di Sabah ini dinamakan gabungan GRS, gabungan rakyat Malaysia. Itu bukan gabungan rakyat Malaysia, itu gabungan nafsu manusia itu. Macam mana nafsunya itu? Dahulu si Pandikar di bawahnya Asno, sekarang ini dalam gabungan bergaduh sama si Jeffrey itu. Di bawah apa itu? Akar itu. Si Maximus mati dengan si Jeffrey. Hari ini PBS pula satu gabungan dengan Bintang Star. Bolehkah rakyat meletakkan harapan kepada tokoh-tokoh pimpinan politik seumpama ini? Kita sedar dan tahu latar belakang mereka. Saya bukan melompat. Saya dipecat. Saya dibuang. Digantung. Orang gantung saya, bodoh apa saya tidak ada. Mau dibiarkan saya digantung. Betul nggak? Saya juga orang politik, bukan tidak ada pengikut kecil-kecil lah. Pengikut saya bukan besar. Pasal saya tidak ada duit yang cash and king. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat melihat senario yang ada, petunjuk Tuhan kepada umat hari ini. Keadaan negara Malaysia tidak menentu. Pasal apa? Kita kerajaan di Sabah, gaduh punya gaduh, Anwar tarik, Mahathir kena tarik undinya. Dahulu 120, tarik 90, Mahathir tinggal 30. Letak jawatan dia, letak jawatan. Azmin ambil kesempatan dengan kumpulan-kumpulan dia masuk berpakat dengan UMNO, dengan PAS bersama dengan si Mahyudin. La haula wala quwwata. Semua kawan, rakan lama, saya bekerja sama dengan mereka daripada UMNO 30 tahun. Mahathirnya, Najibnya, Anwar Ibrahimnya, Mahyudinnya, Zaid Hamidinya, semua 30 tahun. Lepas itu kerjasama 6 tahun dengan Mahathir, dengan Anwar, dengan Guaneng, dengan Mahyudin lagi. Pakatan Harapan, rupanya tidak ada harapan. Bergaduh harapan. Gaduh punya gaduh. Saya beritahu Tun Mahathir. Viral, kasih tahu dengan Tun Mahathir masih hidup lagi. Sama ada saya cakap bohong kau betul. Tun jangan masuk Tun. Masuk juga dia. Pergi Sabah. Sudah ada kerjasama, sudah ada persepahaman. Bersatu di Semenanjung, warisan di Sabah. Lepas itu masuk lagi ke Sabah. Saya beritahu Tun cukuplah Tun. Saya doakan Tun panjang umur. Kalau Tun masih ada orang, kalau Tun sudah tidak ada, ini orang yang ikut sama Tun itu akan lari itu daripada parti Tun itu. Hari ini orang itu lari daripada parti Tun. Bukan setakat orang itu lari daripada parti Tun, bersatu pun terlari daripada Tun itu. Bayangkan keadaan itu berlaku. Pasal apa?
Pasal itu yang kita tidak membagi keutamaan tentang matlamat yang utama kita. Kita dalam gelanggang politik ini bukannya nafsu, beramal, membantu rakyat, membimbing umat, membela negara. Kalau nafsu saya mau ikut, masih lagi jawatan timbalan Perdana Menteri itu kosong itu. Datuk Aziz itu ada itu. Baru-baru ini berbincang dong. Bincang punya bincang, Datuk Sri kami bermesyuarat, bagus kau jadi timbalan Perdana Menteri. Si Daryl di belakang saya ini dong, ingat saya ini nafsu saya gila ini. Kalau kita mau kejar duit, banyak duit. YB saya dibeli itu 2 juta, 3 juta, 5 juta. Itu YB itu. Kalau presiden warisan ini kamu ingat berapa juta ini? Kalau nafsu saya penuhi, tinggal ini lebaran ini sisa hari. Tapi apa jadi? Saya ikut dengan si Mahyudin. Yang Mahyudin berpakat dengan UMNO, berpakat dengan PAS. Hari ini yang dibuang si Mahyudin, siapa yang buang dia? Orang UMNO dengan orang PAS. Kita ikut dengan dia, kita pun ikut terbuang. Bukan setakat terbuang, parti warisan pun akan dibuang. Bayangkan Mahyudin, Tan Sri Mahyudin bertanding di Johor baru-baru ini. Bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Besar, Presiden Parti Bersatu, bertanding di Johor 56 kursi, menang 2 saja. Lihat raya akan datang bagus kalau dong menang. Jangan bilang dong menang. Yang saya dengar sudah macam-macam bunyinya. Yang dulu kita bersatu, bajunya merah, bunganya bunga raya. Sudah ada suara melompat balik itu. Tidak tahu lompat sana, lompat sini. Macam mana keadaan kita di Malaysia ini? Kita biarkan keadaan ini berlarutan. Serahkan dengan keadaan negara yang kita tahu dan sedar tidak menentu. Hari ini hutang negara Malaysia 1,4 triliun. Bayar hutang saja. Interest, bukan prinsipal. Bayar hutang negara lebih daripada 20 bilion. Setiap tahun kita bayar. Mana mau curi? Bayar pension saja. Pension tentera, pension polis, pension kerajaan, pension YB, pension menteri 23 bilion. Mana ada duit? Bayar pension, bayar utang, interest, bukan prinsipal. Baru bunga saja mau dibayar 20 bilion lebih. Bayangkan keadaan Malaysia pada hari ini. Pasal itu ringgit menurun. Banding dengan Singapura 3,2 sen. Satu Singapura 3 ringgit lebih Malaysia. 1 pound United Kingdom hampir 6 ringgit Malaysia. US dollar hampir 4 lebih. 4,8 ringgit berbanding dengan US dollar. Dahulu kalau kita beli mineral water import barang dari luar negara dengan 1 ringgit, dahulu kita beli 5 botol. Hari ini kalau kita guna 1 ringgit tidak sampai 5 botol, cuma 2 botol saja. Kalau kita mengekspor Proton ke luar negara, dulu Proton harganya berapa nih? 100.000. Hari ini orang luar dulu dia boleh beli 1 saja Proton dengan 1 ringgit. Hari ini orang boleh beli 2 unit dengan nilai ringgit yang semakin rendah. Kita ekspor kita rugi, kita mengimport pun kita rugi. Pasal apa? Ringgit kita semakin lemah. Pasal apa? Pemerintahan negara ini, keadaan politik yang tidak menentu di negara ini, oleh kena kepimpinan yang ada, tidak ada hala tujunya yang jelas. Iya betul itu.
Tapi sampai pilihan raya kalau dibagi duit 60 tahun punya susah. Sekolah masih bapapan di Sabah. Jalan raya berlubang-lubang. Saya pergi Kota Marudu. Saya kemarin di Sandakan. Jalan ya Rabbi 3 jam ke bulan sampai ke Sipitang. Bila saya ke Sipitang, saya dari Sempurna, saya ingat dia punya ombak di laut itu lagi kuat. Rupanya ombak di darat lagi kuat. Bukan pasal angin ombak laut. Ombak jalan berlubang-lubang. Si Awang Maksha dari Keke, Datu Aziz dari Keke naik darat. Biasa dari Kota Kinabalu ke Sandakan berapa jam? 5 jam. Sekarang 8 jam. Beranak orang di tengah jalan. Ya bagus, Sabah Maju Jaya. Inilah gabungan Sabah Maju Jaya. Hospital di Keke, orang tengah dia operate jantung dia. Tidak ada pakai elektrik. Terpaksa pakai pislai. Mana ada negara sama Maju Jaya? Bilik operasi pun terpaksa pakai lampu torchlight. Viral dia kasih sama orang di Kuala Lumpur ini. Inilah keadaan kita. Kemana negara ini? Malaysia. Kita serahkan kepimpinan kepada Barisan Nasional. Kita serahkan kepimpinan kepada negara ini yang ada pada hari ini. Oh, Sabah tidak akan maju kalau tidak ada Barisan Nasional. Maju 70 tahun Sabah bersama Barisan Nasional. Jalannya berlubang, sekolahnya berpapan, hospitalnya tidak ada pakarnya. Orang sakit di Kinabatangan. Orang sakit di Buluran. Tidak boleh diobat di hospital Buluran. Pasal apa? Tidak ada pakar. Dibawa pergi Sandakan. Kalau orang sakit di Keningau, sakit di Tambunan, sakit di Nabawan, dibawa lari pergi Kota Kinabalu. 3 jam, 4 jam. Inikah di negara yang kita katakan bahwa negara yang sedang membangun keluarga Malaysia yang ada? Kita tuntut selaku rakyat Malaysia supaya pembangunan di negara ini perlu ada keseimbangan dia. Saya pergi Kota Marudu, limpas dari Keke 4G, sampai di Kota Kepulun 3G. Sampai di Kota Marudu tidak ada G. Orang naik pokok kayu baru ada telepon boleh dihubungi. Di Kuala Lumpur boleh cerita 5G. Rakyat Malaysia di Kuala Lumpur 5G. Rakyat di Kota Marudu di Sabah masih tidak ada G. Oh, tapi kita rakyat Malaysia kena sayang negara. Kita rakyat Malaysia kena berpadu. Kita punya minyak di Sabah. 37% minyak negara Malaysia terletak di bumi Sabah ini. 1,8 bilion barrel reserve kita. Reserve minyak di Sabah. Gas yang terbesar kedua di Malaysia datangnya daripada Sabah. Kita punya minyak, pengeluar minyak kelapa sawit terbesar kedua di Malaysia, Sabah, selain dari Sarawak. Tapi minyak masak harganya sudah meningkat sampai 120%. Minyak masak. Waktu warisan jadi kerajaan, kita wujudkan 3 kilang. 1 di Tawau berfungsi, 1 di Sandakan tutup, 1 di Kinabalu, di Ranau onsoi. Tidak onsoi rupa-rupanya. Mana mungkin sebuah negara yang tanam minyak kelapa sawit terbesar di dunia
Tapi minyak masak tidak ada. Harganya mahal. Sabah Maju Jaya serahkan kerajaan kepada Barisan Nasional, dapat duit 300, hidup BN 300. Negara ini berhadapan dengan masalah mata uang pun orang tidak boleh selesaikan. Pengangguran anak-anak kita, bayangkan di Malaysia berapa universiti yang ada di Malaysia? 45, 40. Berapa jumlah anak-anak universiti keluar setiap tahun? Satu universiti keluarkan 3.000. Jangan sebut 3.000, letaklah 1.000 satu universiti keluarkan. Setiap tahun graduan keluar universiti. Kalau 40 universiti, 40.000 anak-anak kita keluar setiap tahun. Kemana kerja anak-anak ini? Tidak ada kerja. Menganggur. Dari bapaknya antar ke universiti sampai keluar universiti masih ditaja oleh bapaknya. Sabah Maju Jaya. Belanja duit berjuta untuk label Sabah Maju Jaya. Bagus dong guna duit daripada gambar sia jiji sama Sabah Maju Jaya. Simpan duit, kasih baik lubang jalan raya. Betul. Hari ini Malaysia berhadapan dengan masalah kepimpinan negara Malaysia. Kita tidak perlukan parti yang bergabung-gabung. Gabung sana, gabung sini, rakan sana, rakan sini, lompat sana, lompat sini. Petak sana, petak sini. La haula wala quwata. Adakah Malaysia perlukan gabungan? Malaysia tidak perlukan gabungan. Di Amerika Syarikat tidak ada gabungan. Demokrat, Republican. Di United Kingdom tidak ada gabungan. Labour, konservatif saja. Apa pasal kita mau gabung sana, gabung sini? Yang orang bergabung ini pegadu ini. Percayalah dengan saya. Juraida keluar, letak jawatan, masuk parti baru, Parti Bangsa Malaysia. Ada pula lagi Parti Bangsa Malaysia. Habis bangsa semua olinya. Apa dong ingat itu yang parti bersatu? Tidak ada lagi bersatu. Rupanya ada lagi bangsa yang tidak bersatu. Keluar daripada parti bersatu. Jadi namanya Bangsa Malaysia. Bila keluar daripada kabinet, keluar daripada bersatu, Mahyudin bagi tahu, itu kursi kami, itu menteri itu. Pasal kursi pun bergaduh sudah itu. Kemana negara ini? Jumlah orang 100 lebih saja. Kalau ada 3 orang keluar, habis kerajaan ini. Mahyudin bagi tahu, saya akan tekan butang kalau tidak dapat. Kamu bergabung main tekan butang kalau ada gabungan ini. Betul tak? Pasti diangkat bendera bulan Islam, butangnya ditekan. UMNO tidak dilayan orang Melayu, ditekannya butang. DAP tidak dilayan Cinanya, ditekannya butang. Pasal itu kita wujudkan parti berbagai bangsa. Jangan main bangsa dan agama. Nanti dong main butang itu. Kemana Malaysia ini? Tidak menuntut senario politik negara Malaysia pada hari ini. Jangan cerita mengatasi masalah pengangguran. Jangan cerita inflasi sudah pun meningkat di Malaysia. Jangan cerita tidak boleh mengatasi masalah prasarana yang ada di negara Malaysia hari ini. Banyak lagi tempat Kuala Lumpur banjir, bukan lagi tempat ibu kota orang boleh tidur. Takut banjir Kuala Lumpur. Tapi belanja duit banyak, longkang parit diurik, jalan raya bertingkat-tingkat, rupanya dikejar oleh air. Bertingkat pun sudah kena air kereta di atas tingkat. Kemarin saya pergi Kota Maru, pergi Sipitang. Bila saya kasih pitang, Pen Borneo sudah 4 Perdana Menteri. Sudah siap-siap Pen Borneo. Dari si Najib Perdana Menteri, sampai si Mahathir, sampai si Mahyudin, sampai si Ismail Sabri. Tidak siap Pen Borneo. Saya jalan daripada Kota Kinabalu, limpas Pinampang, limpas Papar,
limpas Kimanis. Bila saya nampak di Kimanis, dorang mau buat flyover. Kimanis flyover. Apa dorang ingat Jen ke di Kimanis yang mau flyover itu? Pasal apa mau buat flyover ini? Projek ada duit. Daripada kau flyover, bagus kau bagi baik sekolah, bagus bagi hospital, bagi duit orang untuk mereka makan. Mana ada flyover di Singapura sebanyak di Malaysia ini? Mana ada flyover sebanyak di London? Saya berada sekolah di London, tidak ada flyover macam di Kuala Lumpur ini. Flyover banyak, tapi jamnya banyak. Di Singapura tidak banyak flyover, tidak jam. Bukan pasal kereta jadi masalah. Management of traffic congestion. Urus baik trafik yang ada di negara ini dengan baik. Kita belanja, lahirkan, bukan main polis. Dari pagi sampai ke malam, berbunyi sudah kayu ini. Beginilah hidup kita. Bila jadi pembangkang, dewan pun tak boleh dipakai. Masa saya ketua menteri, saya beritahu dengan pembangkang, pakailah dewan, kamu bayar saya, tidak jadi masalah dengan itu. Tidak ada, kita tidak ada pilih kasih, kita serahkan dengan mereka, kita bantu mereka. Ya, beginilah sistem kita katakan Sabah Maju Jaya. Rupanya tidak maju kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya tidak tahu bila pilihan raya, tapi kalau saya nampak ini macam dekat sudah pilihan raya. Pasal tidak cukup itu. Bulan 7 Pakatan Harapan ditariknya sudah dia punya tanda tangan. UMNO bilang kami tidak mau lagi sambung tanda tangan. Saya pun diminta bertanda tangan. Datuk Seri, kau sign ya itu. Kalau kau sign ada 3 juta untuk peruntukan kawasanmu. Si Ismail Sabri ini, kau video tu bagi sama dia kalau saya cakap bohong itu. Suruh saman sama saya. Ya? Ini benar. Saya beritahu dengan dia, kalau saya sign keluarga Malaysia, kalau saya sign duit baru kau kasih, itu rasuah itu. Kalau betul kita keluarga Malaysia, Perdana Menteri kau kasih dengan DO, SDO, CDO di kawasan sempurna, bagi dengan orang-orang sempurna. Jangan kasih dengan parlimen saya duit ini. Nanti saya bimbang, ada dasar yang tidak sokong, tidak boleh saya bersuara di parlimen. Pasal itu bila saya bersuara di parlimen, jangan bagi sama dorang duit itu. Saya tengok Anwar Ibrahim pun lari. Saya tengok Guan Eng pun lari. Pasal tidak mengundi sudah, pasal sudah sign itu duit. Sudah dapat 3 juta. Anwar menjadi taraf menteri. Itu saya bagi tahu. Bising dorang, kenapa lantik Tajudin, kenapa lantik duta itu? Ini duta patut pilih yang lu datang. Kamu yang kasih kuasa sama orang Barisan Nasional, you give the power to them and you want to question how they execute the power? Yes. Apa pasal kita mau soal? Kau sudah bagi kuasa dengan orang 90 lebih ahli parlimen, sokong BN, sokong UMNO. Bagus DAP Pakatan Harapan ini. Yuk terupang bah. Kena teliti dengan baik, anak-anak kita susah. Hari ini kamu datang berjumpa dengan saya, senyum, bolehlah makan minum sikit-sikit. Balik ke rumah mana ada makanan? Harga tepung sudah melonjak naik. Pagi tadi saya minum di restoran, saya tengok dia punya roti canai pun sudah kurus. Dulu tebal roti canainya, pasal apa? Harga tepung naik. Dulu saya beli roti canai tebal, sekarang ini mengucut, slim. Rupanya dia pun ada juga makan obat supaya slim down. Gula tidak lama akan naik. Harga dia, harga bawang naik. Mana ada negara di dunia ini yang tidak boleh mengatasi masalah harga ayam? Malaysia saja ini. Ayam pun tidak boleh diurus. Betul nggak? Ini kekerajaan yang kita mau undi. Ada masalah ayam di Singapura?
Di Thailand ada? Tidak. Di Filipina ada? Di Malaysia saja ada. Diurusnya telur ayam, diurusnya kaki ayam, diurusnya daging ayam. Itu pun tidak boleh diurus oleh kerajaan Barisan Nasional ini. Sampai ke Sabah hidup BN, Sabah Maju Jaya. Sabah Maju Jaya, ayam pun kau tidak boleh uruskan. La haula wala quwata. Iya, Dupang dikasih 3.300 hidup BN. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kena sedar, kena insaf. Kalau saya ikut nafsu saya, tinggal kamu ini. Betul. Tapi saya harap kamu jangan ikut nafsu. Pilihan raya datang, jangan undi. Undi parti warisan. Boleh? Boleh. Kuat dia punya suara. Saya takut nanti atak kapapa ina lungai letok kok. Saya bimbang. Paling saya bimbang itu. Terkadang itu saya tingu saja. Senyum, hidup. Si Japat di sana hidup warisan. Si Gulang di sana hidup warisan. Ya kata aku tapunan projek alungai pemikir. Jangan. Ini perjuangan kita. Negara kita sayang. Bukan kita tidak sayang negara Malaysia, bukan kita tidak sayang Sabah ini, rakyatnya. Pasal itu kita maklumkan. Pasal itu kita katakan di antara sebabnya warisan bertanding di Semenanjung cukuplah. Pasal kita perlu suara yang kuat dalam pilihan raya kali ini. Suara di Sabah saja kuat macam mana? Kuat macam mana kita suara di Sabah ini? 25 parlimen yang ada. Di Semenanjung 168. 25 pun kamu berkongsi dengan Pakatan Harapan. DAP minta 3, PKR minta 7, 10 sudah. APKO minta 7, 17. Amanah minta 1, 18. Muda minta 1, 19. 25, tinggal 6 sama warisan. Bagus itu. Bergabung kamu. Suara apa yang kita boleh buat? Kau bergabung dengan Barisan Nasional. Sempurna pun dia maunya itu. Bukan saja Sungai Sibuga. Si Musa pun sudah berunding sana, berunding sini, mau lagi masuk. Sudahlah habis kayu balak punya di Sabah, mau lagi masuk. Sampai bila kita mau insaf orang Sabah ini? La haula wala quwata. Ya? Sampai bila kita mau insaf rakyat di negara Malaysia? Jangan pilih pemerintah berdasarkan hanya oleh kena gabungan pemimpin ini. Dah pun kita rasa di negara Malaysia ini. Pilihlah kerajaan pimpinan yang ada nilai, ada prinsip, ada visionnya untuk meletakkan negara Malaysia ini di landasan yang sepatutnya. Hadirin yang dihormati sekalian, saya bimbang. Saya tahu keadaan politik yang ada. Bila saya dengar perdebatan si Najib sama si Anwar, Najib bilang GST bagus, kita dapat 30 bilion. Si Anwar bilang boleh pakai. Tidak ada boleh saya bilang ketua pembangkang. Kalau saya berkasih isu, saya mau tarik mic ini. Datuk Najib, kau pungut 30 bilion daripada GST, 7%. Lepas itu kau kasih 7 bilion bagi dengan BRIM. Kemana 20 bilion lebih itu? Kau mau kek yang besar. Di Pahang itu ada pelaburan daripada luar negara. Ada satu tempat orang Pahang pun tidak boleh masuk. Kek itu siapa punya kek itu? Kek pelabur luar negara. Kedaulatan negara di mana itu? Tidak ada artinya kek kita kasih besar kalau kek itu bukan kita punya. Betul. Betul lah. Betul. Bangunan itu sudah dicagar itu. Bangunan ini sudah dicagar itu. Pasal itu hutang kita 1,4 triliun. Bukan sikit.
Di mana hasil negara ini? Saya menteri berapa tahun di Kuala Lumpur. Hasil negara daripada cukai 130 bilion saja. Saya sebutkan, utang kita dia punya interest dibayar lebih daripada 20 bilion. Bayar pension saja lebih daripada 20 bilion. Belum masih masuk gaji guru, gaji-gaji semuanya. Beratus bilion mau bagi gaji. Di mana kita mau letak keadaan negara ini? Berutang kita? Ini yang kita bimbang sangat keadaan ini. Ya? Jadi saya berharap sungguh kita buat perubahan di negara Malaysia, kita mulakan dengan di peringkat Negeri Sabah ini. Pastikan ada kekuatan kita dalam pilihan raya akan datang, menang di Libaran. InsyaAllah. Kamu undi orang di Libaran, UMNO kah, Bersatu kah, mana dong bising di Parlimen itu? Dah kamu nampak, kamu dengar suara Datuk Aziz di Parlimen, kamu dengar suara si Munira di Parlimen, kamu dengar suara si Haji Ahmad, papar kita punya MP, si Mamung, bersuara lantang untuk rakyat. Ini tidak bersuara Sabah maju jaya. Tapi orang tahu itu jalan orang berlubang-lubang itu. Bukan MP Libaran tidak tahu. Bukan si Musa tidak tahu. Bukan orang tidak tahu bahwa Zakaria, orang tidak tahu ke ini. Tidak ada air di Libaran ini. Jalan tidak baik. Rumah masih dalam keadaan yang gaib. Betul tak? Betul. La haula wala quwata ngundi napa hidupang kami. Ini yang saya bimbang ini. Ya, saya cukup bimbang. Ya. Pasal kita pastikan perubahan pada kali ini, pastikan kita menang dalam pilihan raya dengan kemenangan jumlahnya besar. Boleh ya? Boleh. Mudah-mudahan ya. Jadi hari ini balik ke kawasan masing-masing, pastikan jangan bergaduh. Ya, siapa jadi calon. Kadang-kadang itu orang tengok siapa jadi calon, lepas itu menggai ke aku mailu kami. Kalau bukan dia di situ dibiarkan orang. Susah itu. Ya. Saya dengar suara-suara ketua bahagian Majelis Tinggi, saya hormati. Saya kadang-kadang itu letak calon daripada bahagian. Oh. Mulai itu di suara, kalau bukan bahagian susah, kalau letak bahagian pun susah. Bertelua calon nasuiru iya. Banyak. Kita tidak jadi calon, kalau kerajaan menang, kita jadi YB juga. Ada lantikan, lantikan senator, lantikan adun, tidak dapat lantikan, kita lantik jawatan, pengurusi sana, pengurusi sini. Betul tak? Betul. Tapi kalau kau gaduh, sudahlah, kau tidak dapat YB, kau tidak undi lagi, hilang kau punya peluang. Betul. Paling dipikirkan hena. Dipikirkan hena nafsuna. Rasulullah sudah beringatkan, jihad yang paling berat dan besar dalam perjuangan umat ini ialah jihadnya melawan nafsu. Jihadnya. Mayudin telefon saya 2 bulan lalu. Mayudin telefon saya, brother, sudah ada 119. Saya sudah runding dengan Brother Anwar. Saya sudah runding dengan Anthony Locke. Ini dia cakap sama saya. Ya. Tidak ada warisan pun ada 119. Saya beritahu Tan Sri, kau sudah cukup, teruskan. Saya tidak mau ikut. Saya tidak mau ikut. Saya teruskan. Saya bilang janganlah. Forget about the past. Lupakan apa yang berlaku dulu. Manusia yang tidak belajar dari sejarah, kesilapan akan sentiasa berhadapan dengan kemalangan, kegagalan dalam hidup mereka oleh kerana tidak belajar. Ucapan saya kena lepas ni ada jamuan makan, tapi yang penting kepada kita cuma saya peringatkan selaku umat, ya, antara satu dengan yang lain, jangan lupa kita tidak akan hidup kekal. Tidak ada manusia hidup selama-lamanya. Ya, tidak ada hidup. Orang sudah masuk di lubang tanah itu tidak ada pernah yang bangun. Percayalah ini, beribu tahun sudah.
ya, semulia-mulia Rasulullah, semulia-mulia para nabi, tidak ada yang bangun balik gitu. Betul. Tidak ada yang, kalau sudah mati dia. Ya, tidak ada yang bila mati dia telepon, apa kabarmu yang baru mati? Tidak ada itu. Tanya kabar di sana. Di bawah ini bukan main, susah saya bernapas ini. Tidak ada itu. Itu janji Tuhan, benarnya itu. Jadi kita ini lama mana kita hidup di dunia ini? Yang menjadi perkiraan kita, amalan kita. Bukan kau ditanya, Justin kau Cina kah? Kelvin kau Cina? Tidak ada itu. Mana kau ditanya, Gulam Aikai gua suka bajau? Tidak ada kau ditanya itu. Yang ditanyanya itu amalanmu. Siapa Tuhanmu? Marah buka. Ditanyanya itu. Ditanya apa amalanmu di dunia, apa perbuatanmu, apa yang kita mau tinggalkan dengan anak-anak kita. Lama mana kita mau hidup ini? Ya, saya ini 60 lebih sudah ini, 7 cucu sudah ini, tapi masih muda lagi ya. Banding dengan Tun Mahathir, ya. Tapi Tun Mahathir umurnya 96-7 tahun. Sudah saya nasihatkan, jangan kau masuk pergi Sabah, datanglah pula pejuang sampai ke Sabah, sampai ke Libaran. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, kekalnya dengan kita, pastikan amalan kita, bantu anak-anak, zuriat kita. Jangan susahkan. Hari ini harga tepung naik, hari ini harga telur naik. Hari ini negara Malaysia ayamnya pun bermasalah. Hari ini harga minyak, kita negara pengeluar minyak sudah meningkat 50 sen harga minyak petrol kereta itu. Bayangkan ini, kelapa minyak masak pun 100% lebih sudah naik harganya. Kita pengeluar ini minyak kelapa sawit. Bayangkan negara yang mengeluar minyak masak kelapa sawit, harganya pun meningkat, tidak boleh bantu rakyat. Kemana kita mengurus ini? Bantu rakyat, jangan tidak bantu rakyat. Jangan buat pembaziran. Banyak projek-projek besar sana, 5G, 6G, macam-macam. Bangunan bertingkat-tingkat, jalan raya bertingkat-tingkat. Yang penting itu bukan jalannya, umatnya itu. Apa artinya kalau umat tidak ada makanannya, kalau umat tidak ada sekolahnya, kalau umat tidak sehat? Pasal itu kerajaan warisan tidak ada pernah semenjak kita merdeka kecuali warisan saja yang menubuhkan 2 kementerian, 1 kesehatan, 1 pelajaran. Bukan ASNO yang wujudkan, bukan Berjaya yang wujudkan, bukan PBS yang wujudkan, bukan UMNO yang wujudkan. Yang wujudkannya ialah kerajaan warisan. Pasal apa? Waktu itu tidak ada COVID di Sabah ini. Tidak ada COVID di dunia. Tapi kita sudah punya wawasan. Pasal apa? Saya sudah maklumkan mana-mana negara di dunia. Pertama yang penting ilmunya itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu ya Muhammad. Dengan membaca itu maka ada perbandingan orang yang mulia dengan yang tidak mulia itu. Tahu orang yang ada ilmu ini. Maka dengan itu mesti ada pendidikan. Mana kita tahu di Sempurna rumpai laut itu sudah 40 tahun di Sempurna. Orang tidak tahu apa dia punya khasiat rumpai laut. Lato napa ini kita sayu siang. Mana lato? Mau makan lato dorang bilang. Kalau makan lato sehat badan dorang. Dorang tidak tahu. Orang Sempurna tidak tahu. Pasal apa? Kurangnya ilmu. Tidak membuat kajian. Tidak ada saintis. Hari ini lato itu digunakan, kita ekspor ke Singapura, rupa-rupanya diekspornya ke Paris buat makeup. Itu yang perempuan cantik ini. Pasal apa? Ada ilmu. Kereta, teknologi yang ada. Dulu mana ada? Pasal apa? Ada ilmunya. Tapi setakat ilmu saja tidak boleh berguna. Kau ada PhD kah? Kau banyak duit kah? Tapi kalau kau sakit di hospital, duitmu yang berbilion, berjuta-juta, kau tidak boleh belanja pasal kau sakit. Ada manusia jutawan, kencing manis, darah tinggi, tidak boleh makan daging, tidak boleh minum.
Pasal apa? Kincingnya, tapi duitnya tidak ada artinya kau kaya kalau kau tidak sehat. Maka dengan itu, kalau ada ilmu, kalau tubuh badanmu sehat, maka boleh kita membangun umat di sebuah negara ini. Itu wawasan kita. Wawasan kita. Hari ini bukan main kerajaan Sabah Maju Jaya ini. Duit ada, dia cakap. Tidak pernah duitnya banyak. Hasilnya. Apa dia lupa? Yang menjadikan hasil banyak bukan kerajaan UMNO. Tidak ada kerajaan pimpinan meletakkan cukai kepada Petronas. Yang melakukannya adalah kerajaan warisan 5% kita lebih. Bukan Tun Mustafa, bukan Datuk Haris, bukan Tun Fuad, bukan si Pairin, bukan si Musa. Warisan yang letak 5%, hari ini si Ajiji dapat 2 bilion lebih hasil tambahan untuk kerajaan negeri Sabah. Terkadang itu orang tidak nampak itu. Saya beritahu, sekarang di Keningau itu, sekarang di Ranau itu, kita tanam itu, golden pamelo itu. Ada yang emas-emas, kuning-kuning, yang si Jeffrey kasih tunjuk itu. Apa dia ingat baru dia 1 tahun terus jadi Menteri Pertanian, ada buah itu, yang tanam itu warisan begitu. La haula wala quwata. Ini kerajaan, bila kita melabur untuk sesuatu sektor, maka dengan itu kita katakan bahwa dia akan berhasil dalam jangka masa tertentu. Bukan hari ini kau kawin, besok bini ibu beranak. Itu pun 9 bulan kau kena tunggu gitu. Kau tanam kelapa sawit 7 tahun baru ada buahnya itu, betul gak? Mana hari ini kau tanam kelapa sawit terus berbuah kelapa sawit, tidak ada itu. Hari ini kita tanam seperti apa yang kita katakan, suara hak Sabah. Yang kita mau ini minta ke Kuala Lumpur, yang hak kita, bukan kita minta lebih. Bukan berarti bila kita tuntut hak ini, kita tidak sayang dengan negara Malaysia, kita sayang. Cuma masalah dia, kita punya minyak, kita punya gas, tapi jalannya berlubang. Sekolahnya berpapan. Ada hospital besar, hospitalnya berapa ratus juta. Di Ladatu 100 juta hospital, tapi pakar tidak ada. Apa artinya bangunan cantik tapi tidak ada pakarnya? Yang kita perlu ini pakar. Betul gak? Di Sempurna tidak ada bilik operasi. Kalau besok-besok ada sakit jantung, dibawa lari ke Tawau 1 jam itu. Kalau orang mau beranak dari Pulau Bumbung, ada yang beranak di atas bot ini. Tidak ada hospital di Pulau Bumbung. Kita bersuara tidak didengar. Kita bersuara di parlimen, kita bersuara selaku ahli parlimen berpuluh kali kita minta. Sampai saya kena penjara itu. Dibuang saya. Bersuara pasal 1MDB, pasal perbelanjaan. Banyak perkara yang saya suarakan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang hormat sekalian, saya berharap dalam pilihan raya tidak lama lagi, ya. Kalaupun saya dengar dong bilang bulan 7 sudah habis, ya. Tidak ada lagi perjanjian, UMNO sudah cakap tidak mau lagi, ya. Kalaupun si Ismail Sabri mungkin dia mau tahan lama lagi, sedap mau duduk di Perdana Menteri itu, mungkin dia pun mau merasa lama-lama tahun depan, tidak tahu bulan 3. Kalau bulan 3 tinggal 6 bulan. Kalau bulan 10 tinggal 3 bulan. Berapa bulan pun tidak lama, ya, tidak sampai 1 tahun pilihan raya di negara Malaysia ini. Pilihlah pimpinannya, bukan partinya. Ada parti namanya bagus, bangsa Malaysia. Ada parti bersatu tapi tidak bersatu, melompat sana sini. Betul tak? Ada parti bulan sampai Islam. Sudah perintah di Kelantan, oh kita jadi, kalau kita memerintah negara Malaysia, kita akan jalankan hukum hudud. Di bawah Perikatan Nasional, Menteri Undang-Undang orang PAS, Menteri Agama orang PAS di Kuala Lumpur, tapi hukum hudud pun tidak boleh dijalan. Kemana itu? Janji bukan main. Kalau kita ambil kerajaan pusat, sudah diambil oleh kerajaan pusat dari orang, tapi tidak jalan juga hukum hududnya. Yang jalan duitnya. Ini yang saya bimbang, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah rasa Barisan Nasional dan UMNO. Saya ingat
Saya paling lama daripada kamu dalam UMNO ini. Saya paling tinggilah jawatan. Tun Mustafa pun tidak sampai, Tun Sakaran pun tidak sampai naik presiden. Saya satu-satunya orang Sabah itu yang duduk sampai tingkat nomor 3 itu. Itu pun rong gantung dibuang itu. Kan? Bukan saya melompat itu. Tapi tidak apa. Itu bukan landasannya. Yang penting kepada kita perbetulkan pemerintahan negara Malaysia. We provide choice. It's not about coalition. It's about choice in this country. Who are the right leader who can govern the country to the right path. Untuk pastikan supaya negara Malaysia kita jangan berpecah. Ya, umatnya tidak kira. Kalau Malaysia ini berbagai bangsa, ada Cina, ada India, ada suluknya, ada bajaunya, ada dusunnya, ada ibannya. Pati berbagai bangsa juga seperti warisan ini seharusnya menjadi pilihan kepada rakyat di negara Malaysia. Terima kasih banyak. Jangan lupa pilihan raya akan datang. Kerajaan ini masih ayam. Bang Manuk pun bertaurus sigam ai lagi keluman bi. Kalau ayam harganya, barangnya pun kamu tidak boleh urus, apalagi kehidupan anak-anak kita di kampung-kampung, jalan raya kita. Pastikan pilihan raya, pilih mana wakil, mana parti yang boleh bela rakyat di negara ini. Sekian, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi kepada pimpinan kita, Presiden Warisan yang Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal. Satu tepukan gemuruh kepada beliau. Seterusnya adalah acara penyerahan watikah pelantikan kepada Ketua PDM Sungai Sibuga. Dengan itu majlis mempersilakan SUB Tuan Sudin Melayu diiringi Ketua Penerangan Bahagian Tuan Norizal Husin untuk naik ke pentas dan mengiringi Yang Berhormat Datuk Seri untuk penyampaian watikah pelantikan. Untuk yang pertama, PDM Sungai Kayu N52 Sungai Sibuga dijemput Encik Muhammad Nur bin Yunus, dilantik sebagai Ketua Daerah Mengundi. Yang kedua, Cik Muhammad Ketua PDM Fajar N52 Sungai Sibuga. Seterusnya Puan Siyah Saka, Ketua PDM Sungai Sibuga. Seterusnya Encik Purnawan bin Amir, Ketua PDM Taman Depot. Seterusnya Encik Muhammad Jaidi bin Abdul Maruf, Ketua PDM Batu Putih. Seterusnya Encik Ahmad Hasim bin Saleh, Ketua PDM Taman Merpati. Seterusnya Encik Idin Tarujin, PDM Pulau Pamaguan. Dan yang terakhir Encik Julhairi Aknin untuk PDM Tinusa. Sebagai
sebagai tanda terima kasih kami kepada Datuk Sri dijemput Ketua Bahagian P1845 Baran untuk menyampaikan cenderahati kenang-kenangan kepada Datuk Sri Panglima. Itu silakan. Terima kasih Datuk Sri Panglima, terima kasih Ketua Bahagian P1845 Baran. Acara menjamu selera, dijemput semua hadirin untuk mengambil makanan di kanopi belakang, kanopi bahagian biru di sebelah belakang untuk mengambil makanan, dan dijemput Yang Berhormat Datuk Sri Panglima untuk turun ke meja santapan. Ya, silakan turun dan dijemput Tuan Haji Jalali sekali lagi untuk memimpin bacaan doa makan. Mana ada borangnya? Alhamdulillahirobbilalamin. Sila duduk kan? Duduk siapa? Ini lagi bulan janji bintang apa nih lagi. The heart of I need to be there. Saya dari apa? Kata-kata segera. Keras. Love you all Sabahan. Love you all Malaysia. Lihat. Jumpa lagi. Sorry.